Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membincangkan tajuk Ta'rif ilmu dakwah. Al-Muqaddimah. Ad-da'wah mustalah khas lianna ad-da'wah wajib ala kulli muslim. Dakwah merupakan istilah yang khusus kerana dakwah merupakan satu kewajipan yang dipertanggungjawabkan bagi setiap muslim. Terdapat pelbagai dalil di dalam Al-Quran kepada Rasulullah SAW supaya melakukan tugas dakwah tersebut. Antara firman Allah SWT maksudnya, dan serulah ia kepada Tuhanmu sesungguhnya engkau di atas petunjuk yang lurus. Surah Al-Hajj ayat 67. Ad-da'wah da'watul tatbiqi dinillah wa huwa da'watul bashari ila ta'alim al-Islam allati tashmil syar'iyyah was-sufiyah. Dakwah ialah seruan pelaksanaan terhadap agama Allah, iaitu menyeru umat manusia kepada ajaran Islam yang merangkumi akidah, syariah dan juga tasawuf. Al-lughatan ad-da'wah wad-da'watu 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 ila syai'in ma yusriku 'ala allazi yuhajjuna ad-da'wah ad-da'i aw ansarud da'wah. Dari sudut bahasa ialah dakwah berasal daripada kata Arab yang membawa maksud mengajak, menyeru, menjemput dan memanggil kepada sesuatu perkara, manakala orang yang menyampaikan dakwah digelar pendakwah atau pendukung dakwah. Dakwah ni merupakan satu kerja yang memerlukan satu usaha praktikal dan kesungguhan sama ada dari segi teori atau amali bagi mencapai tujuan yang ditetapkan. Al-Mustalah bin Ibn Taymiyah. Mustalah maksud dakwah Ibn Taymiyah ialah ad-da'watu ila Allah, dakwah kepada Allah. Ad-da'watu nas lil iman billah wal iman bima ja'a bi rasul, ialah menyeru manusia agar beriman kepada Allah serta beriman dengan apa yang telah dibawa oleh para rasulnya. Mustalah Abu Ala al-Madudi. Abu Ala al-Madudi pula ialah ad-da'watu ilahiyatul war rasul, ialah dakwah merupakan panggilan ilahi dan rasul. Al-manuhad il-bashariki muqaddisah wa azimah, mengajak manusia memiliki nilai-nilai suci dan agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-ta'rifu ilmu dakwah. Yang pertama, ikhtilafi ta'rifat ilmu dakwah wa ta'adudat ladaya al-katibin wal bahithin, iaitu terdapat pelbagai definisi ilmu dakwah. Ini disebabkan oleh ramainya penulis dan para pengkaji. Yang kedua, falam aqaf hatta al-an ala ta'rifu sabiqan daqiqi syamili li haqiqati hadzal ilmi, maka janganlah kita berhenti mencari definisi yang sempurna untuk hakikat ilmu ini. Yang ketiga, kama fa'ala Syekh Muhammad Ar-Rawi fi kitabih ad-da'watu islamiyah da'watul alamiyah, faqala hiya ad-dawabitul kamilah li sulukil insani wa taqriril huquqil wajibat, iaitu Syekh Muhammad Ar-Rawi dalam kitabnya Dakwah Islamiah, Dakwah Alamiah berkata, ia merupakan peraturan yang sempurna untuk perbuatan manusia dan laporan tentang hak-hak kewajipan manusia. Yang keempat, kama fa'ala Syekh Muhammad Al-Khadar Hussein fi kitabih ad-da'wah ila al-islah, faqala hasun nas ala khairi wal huda wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar yafuzu bi sa'adatil ajil wal ajil. Seperti kata Syekh Muhammad Al-Khadar Hussein dalam kitabnya Ad-Da'wah ila Islah, berkata, takrif baginya ialah mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk, dan menyuruh kepada perkara yang suruh dan mencegah kemungkaran, untuk membawa manusia kepada kejayaan di dunia dan di akhirat. Seterusnya yang kelima, kama fa'ala Dr. Ahmad Walwash fi kitabihi Ad-Da'watu Islamiyah, faqala al-ilmu allazi bihi ta'rifu kafatan muhawalah al-faniyah al-muta'addidah ar-ramiyah ila tablighin nas al-islam bima hawa aqidatan wa syari'atan wa akhlaqan. Dr. Ahmad Walwash berkata dalam kitabnya Ad-Da'watu Islamiyah, ilmu ini adalah ilmu yang mengandungi cara-cara menyuruh yang artistik ataupun yang boleh berdiri dengan sendiri dan yang indah, ilmu yang indah, pelbagai untuk membawa manusia ke dalam Islam yang mengandungi akidah, syariah dan akhlak. Dan seperti juga wakama fa'ala al-ustaz Muhammad Al-Ghazali fi kitabih ma'allah, faqala ta'rifu lid-da'wah wa huwa hiya barnamijul kamil yatumu fi atwa'ihi jami'al ma'arif allati yahtaju ilayha an-nas yubsirul ghayah min mahayim wa liyastashkifu ma'alimut tariqu allati tajma'uhum rasyidin. Seperti kata Ustaz Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Ma'allah, program dakwah adalah program sempurna yang mengandungi dalam lingkungannya keseluruhan ilmu pengetahuan yang diperlukan pada manusia untuk membuka mata mereka dalam mencapai tujuan hidup mereka, dan supaya mereka membuka mata dalam pencapaian ilmu bersama pemimpin-pemimpin mereka. Wal akhir,
كما فعل الشيخ آدم عبد الله الألوري في كتابه التاريخ دعوة بين الأمس واليوم، فقال: صرف أنظر الناس وعقولهم إلى عقيدة تفيدهم أو مصلحة تنفعهم، وهي أيضا تثبت لإنقاذ الناس من ضلالة كادوا يقعون فيها أو من معصية تهلك بهم. Seperti kata Syekh Muhammad Adam Abdullah Al-Uri dalam kitabnya Tarikh Dakwah Bainal Amsi wal Yaum, untuk mengingatkan manusia dan akal mereka kepada yang memberi manfaat, dan juga untuk meninggalkan parut pada manusia ataupun meninggalkan sampai manusia daripada kesesatan yang memakan mereka, yang hampir makan mereka, atau daripada maksiat yang hampir atau daripada maksiat yang menelan mereka atau menana mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini saya akan menerangkan ta'rif ilmu dakwah pada muka surat 15 hingga 17. Kali pertama adalah la budda lil wusul ila ta'rif daqiq syamil li ilmu dakwah min al-wuquf ala ta'rif kullu min al-mudhaf wal mudhaf ilaihi fi hadzal isim. Maknanya untuk mendapatkan takrifan ilmu dakwah yang tepat dan menyeluruh adalah perlu untuk mengenal pasti takrifan setiap yang pertama pada nama ini. Kita tengok pada seterusnya, al-ilmu fil lughah, ilmu pada bahasa, idrak asy-syai' bi haqiqatihi aw huwa idrak asy-syai' ala ma huwa bihi. Maknanya ilmu dari segi bahasa adalah menyedari sesuatu sebagaimana adanya. Maknanya ilmu ini ada hak-hak dia. Kalau kita tengok pada ilmu fil istilah, wa yutlaku al-ilmu fil istilah ala majmu' masail wa usul kulliyah tajma'uha jihatu wahidah ka ilmu al-kalam wa ilmu an-nahwu wal ilmu al-ard wa ilmu kuniyat wa ilmu al-athar wa jama'uha ulum. Maknanya ilmu dari segi bahasa pula merujuk kepada asas keseluruhan yang disatukan oleh satu badan. Maknanya semua yang dikatakan tadi, kal ilmu al-kalam wa ilmu an-nahwu wa ilmu al-ard wa ilmu al-kuniyat wa ilmu al-athar adalah satu ilmu. Ad-da'wah fil lughah, maknanya dakwah dari segi bahasa. Ad-da'wah fil lughah at-talbu yuqalu du'a bi syai', talibu ihdaruhu wa da'a ila syai' hattahu ala qasdahu yuqalu da'ahu ila al-qital wa da'ahu ila salah wa da'ahu ila ad-din wa ila al-madhhab hattahu ala i'tiqadihi wa saqahu ilayhi. Maknanya kalau kita nak senang faham, dakwah dari segi lughah ini adalah satu seruan ataupun satu panggilan kita untuk melaksanakan apa yang agama suruh. Istilah pula ويمكننا استخلاص المعنى الاصطلاح للدعوة من معناها اللغوي السابق وهو الطالب والحث على الشيء والسوق إليه، فيتضمن معنى الدعوة إلى الإسلام طالب الناس وسوقهم إليه وحثهم على الآخذ به. Maknanya dakwah dari segi istilah pula adalah iaitu permintaan dan dorongan untuk melakukan sesuatu dan jalan menujunya. Maksudnya seruan kepada Islam termasuklah permintaan orang ramai dan dorongan mereka kepadanya dan mendorong mereka untuk mengenalinya. Yashmilu ta'rif ad-da'wah al-islamiyah marahil ad-da'wah al-thalis. Maknanya nak cover kat sini, ta'rifan dakwah ini mengandungi 3 peringkat dakwah. Yang pertama, awalan at-tablighiyyah, yakni penyampaian. Yang kedua, at-takwiniyah, yakni penilaian, dan yang ketiga yang terakhir at-tanfiziyah min jihatu, maknanya golongan dari satu pihak. Poin seterusnya, wadika yahtawi ala anasir amalan al-anbiya salatu wassalam amma wa amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau kat sini dakwah ini mengandungi unsur-unsur kerja para nabi. Poin yang terakhir untuk slide saya, faqad bayyanallahu azza wa jalla amal rasulahu ad-da'ayah al-awwal lil Islam wa fassalahu bima yashmilu hadhihi al-anasir al-thalithah fi akthar min mawdi'in fi kitabih. Maknanya kalau kita nak senang faham, Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan kepada kita semua, kepada hamba-hamba dia tentang pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala menjelaskan di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Maksud ayat Al-Quran tersebut adalah maknanya dialah Allah yang mengutuskan seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah yakni sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kama syamala qawluhu wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah at-tatbiq wat tanfiz. Al-kitab huna al-Quranul Karim wal hikmah huna as-sunnah nabawiyah kama dhaba ila jumhur ulama. والسنة في حقيقتها الطريقة أي طريقة تطبيق هذا القرآن. فقد أوضحت السنة للمسلمين طريقة تطبيق القرآن على مستوى الإفراد والجماعات. Seperti makna firman-Nya, mengajarkan mereka kitab dan hikmah, aplikasi dan pelaksanaan. Kitab di sini membawa maksud Al-Quran yang mulia dan hikmah membawa maksud sunnah Nabi.
Sunnah Nabi hakikatnya membawa maksud kaedah, iaitu kaedah pelaksanaan Al-Quran. Sunnah Nabi telah memperjelaskan kaedah pelaksanaan Al-Quran kepada umat muslimin pada peringkat individu dan juga kelompok. Lahu da'watul haq. Faqad dzakara Imam Ibn Jauzi rahimahullah inda tafsiruhu li hadhihi ayah an fiha qawlaini ahaduhuma annaha kalimatut tauhid la ilaha illallah qalahu Ali wa Ibnu Abbas wa jumhur, wasani anna Allah azza wa jalla wa huwal haq faman da'ahu da'al haq qalahu al-Hasan. Baginda hak dakwah. Berkata Imam Ibn Jauzi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, terdapat dua tafsiran untuk ayat ini. Yang pertama ialah berdasarkan kalimah tauhid, iaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Berkata Ali dan Ibnu Abbas dan jumhur ulama, dialah yang mencipta dakwah yang betul, maka seruan kepada kebenaran ditujukan kepada dua kalimah tauhid tersebut. Ila an lafzi da'wah idza atlaqu yansarifu anfan ila al-ma'na al-awwal allazi arafnaha bihi wa huwa da'watu ila al-islam wa huwa al-ma'na alladhi tuwaradat alayhi mu'zam al-ayat Qur'aniyah wal ahadithah nabawiyah. Walau bagaimanapun, jika perkataan dakwah digunakan, ia menunjukkan makna yang pertama yang kita ketahui dengannya, iaitu dakwah kepada Islam, makna yang banyak digunakan oleh hadis Nabi dan Al-Quran. وفي الختام الحديث أن تعرف العلم الدعوة أولا أن أناقش شبهة من قصر المعني الدعوة على التبليغ والبيان وحسبه ونظر إلى التعليم والتبليغ النظرة إلى الأمور خارجه من دعوة. تعرف علم الدعوة. Di akhir pembicaraan tentang definisi ilmu dakwah, saya ingin membincangkan tentang syak wasangka yang membatasi pengertian dakwah kepada komunikasi dan penjelasan sahaja. Yajtami'u bihim fi daril aqlab liya'lamuhum dinihim wa yuzakkihim wa kama kana yaf'alu idza aslam shakhsan indahu fayaqulu li sahibihi فهو أخاكم في دينه وعامه القرآن ولو أمنع النظر في الآيات نفسها التي استأدل بها المتشابهات لغيرها معظمها يسره بهذه الحقيقة ويعلق حصر عمل الرسول ببليغ بإراد الناس وتوليهم. Ibnu Abi Al-Arqam berkumpul bersama mereka di rumah Al-Arqam untuk mengajar mereka agama mereka dan menyucikan mereka, yakni abad-abad dalam agamanya, dan mereka mengajarkan Al-Quran. Dan jika kita melihat dengan teliti pada ayat-ayat yang disangkakan oleh suspek, kita akan melihat kebanyakan mereka dengan jelas yang menyatakan fakta ini dan batasan kerja Rasul. Penyampaian Allah berkaitan dengan berpalingnya manusia dan menjaga mereka. Mengenai isu ini dengan ucapan yang mulia dan hikmah yang besar yang saya dengar sendiri daripada pendakwah terkenal Profesor Abu Al-Ala Al-Maududi, semoga Allah merahmati beliau, bertahun-tahun sebelum beliau meninggal di dunia di Mekah Al-Mukarramah, di mana seseorang bertanya kepadanya dalam sesi peribadi tentang pendapatnya tentang jamaah tabligh yang berasal dari India dan tersebar ke banyak tempat di seluruh dunia. Yang saya dengar dari beberapa ahlinya mengkritik kerja Profesor Maududi dan bahawa dia meninggalkan dakwah dan bekerja dalam politik dan pemerintahan. Maka dia berkata yang menjadi pengajaran bagi semua pendakwah dan modal yang sah untuk penampilan setiap kerja pendakwah kepada orang lain. Kita tidak dapat mencapai keseimbangan seperti itu dalam pandangan kita terhadap orang lain, melainkan kita memahami seruan Islam dalam pemahaman yang luas dan menyeluruh tentang semua tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khulasatul qaul, dapat disimpulkan di sini bahawa dakwah merupakan satu seruan untuk menyuruh manusia supaya beriman dan patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala dan para rasulnya. Takumud dakwah bi ta'limun nas mamarat al-qiyamus safiyah allati ja'a biha al-Islam. Dakwah mengajarkan manusia untuk mempraktikkan nilai-nilai murni yang dibawa oleh Islam bagi menghidup dan membimbing manusia ke arah yang jalan yang lurus. Yajibu an nakum bimas'uliyatil kamuslimin liisal risalah hasbu qudratuna. Kita haruslah menjalankan tanggungjawab sebagai muslim untuk menyampaikan dakwah sebagai kemampuan kita agar dapat melahirkan ummah yang mengamalkan amar ma'ruf dan nahi munkar dan mewujudkan suasana bi'ah solehah di dalam masyarakat. Fiqhul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.